Assalamualaikum. Hari ini saya akan ceritakan kenapa pentingnya untuk kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita cuba tengok statistik yang telah berlaku. 7 hari lepas pada 12 Mac, jumlah kes yang telah dicatatkan adalah 128 kes. Dan sekarang yang terbaru 19 Mac, jumlah kes yang telah dicatatkan sebanyak 900, iaitu telah meningkat sebanyak 6 kali ganda. Jumlah kes yang telah dirawat pada 12 Mac, 7 hari lepas, sebanyak 156 dan hari ini menjadikan 800 lebih, dan yang telah dirawat di ICU hanya 3 orang dan sekarang 20 orang, dan bermula 17 Mac, 2 kematian yang telah dicatatkan. Tidak pelik jika 7 hari akan datang dengan 6 hingga 7 kali ganda, jumlah kes yang akan dicatatkan adalah 5,400, jumlah yang akan dirawat di hospital adalah 5,700 lebih, dan di ICU 140 kes, dan jumlah kematian yang bakal dicatatkan adalah seramai 12 orang. Ini yang membimbangkan. Kita perlu tahu bahawa punca virus ini kita bahagikan kepada dua. Pertama adalah imported cases, kedua adalah local transmission. Imported cases adalah bermakna virus ini datang daripada luar negara yang mana negara tersebut telah dijangkiti. Sebelum ini hanya 5 negara yang terlibat, iaitu China, Itali, Iran, Korea dan Jepun. Sekarang kita tambah lagi 4 negara yang terlibat, iaitu Jerman, Spanyol, Perancis dan juga Denmark. Kenapa virus ini boleh merebak dengan cepat sehingga 6-7 kali ganda dalam masa 7 hari? Kita perlu faham bahawa virus ini telah merebak melalui titisan pernafasan. Dan bila individu A telah dijangkiti dengan kontak rapat, iaitu yang mempunyai sejarah daripada luar negara, individu A telah bersin dan telah kena pada individu B. Individu B telah bersalaman dengan individu C. Individu C telah bersin dan tangan dia telah pegang tombol pintu, dan individu D telah pegang tombol pintu, individu D telah dijangkiti. Kita perlu faham bahawa virus ini mampu untuk hidup 2 hingga 4 jam di permukaan dan boleh menjangkiti kepada individu lain. Yang merisaukan adalah virus ini memerlukan perumah, iaitu manusia, untuk terus hidup. Dan mungkin sekarang kita pun telah dijangkiti. Kenapa virus ini boleh merebak dengan cepat dalam masyarakat kita? Kerana ada segelintir manusia yang tidak mengamalkan cara pencegahan dengan betul. Pertama, kita nasihatkan untuk memakai topeng muka supaya bila bersin tidak jangkit kepada orang lain. Kedua, kita minta untuk kerap basuh tangan supaya virus itu mati dan berhenti pada individu tersebut dan tidak merebak pada orang lain. Ketiga, kita nasihatkan untuk jaga jarak antara 1 hingga 2 meter. Keempat, kita nasihatkan untuk elakkan di tempat tumpuan ramai kerana kita tidak pasti siapa yang positif COVID-19. Yang kelima, kita nasihatkan supaya tidak travel ke luar negara dan bawa virus itu masuk ke dalam negara kita. Tetapi kesemua langkah ini ada segelintir manusia langsung tak ikut dan menjadi ejen penyebar kepada virus ini. Jadi sepatutnya kita mampu untuk putuskan rantaian jangkitan daripada individu A kepada individu B, kepada individu C dan kepada individu D, jika kita amalkan cara pencegahan dengan betul. Tetapi ini tidak berlaku. Jadi kerajaan telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan dari 18 Mac hingga 31 Mac, iaitu 14 hari. Kerana ini adalah tempoh inkubasi bagi virus ini. Seseorang yang telah dijangkiti tidak akan terus mengeluarkan simptom seperti demam, batuk, sakit tekak dan sesak nafas. Dalam tempoh ini mereka mampu jadi ejen penyebar. Itu yang merisaukan. Bagaimana rangkaian ini berterputus bila individu tersebut telah dijangkiti dan dia berada di rumah, dan imunisasi badan akan buat kerja untuk melawan virus itu.
virus itu akan dihapuskan dan dia tidak jadi ejen penyebar. Itu yang penting. Kenapa perlu duduk di rumah? Antara faktor lain yang menyebabkan virus ini merebak dengan cepat adalah disebabkan ada segelintir individu yang tidak mahu untuk disaring dan mereka jadi ejen penyebar. Perintah kawalan pergerakan ini pun masih lagi ada yang tidak boleh ikut. Ada yang balik kampung, bawa virus ke kampung. Ada yang siap boleh makan di kedai. Ada yang teruskan kenduri kahwin. Dan ini yang paling merisaukan. Sehinggakan PDRM dan rela telah diberi kuasa. Dan andai kata sesiapa yang melanggar, mereka boleh dipenjara sehingga 6 bulan ataupun didenda sehingga RM1,000. Dan jika masih tidak berjalan, kerajaan mengugut untuk supaya tentera yang akan mengambil alih. Apa komplikasi yang berlaku andai kata rantaian jangkitan ini tidak dapat diputuskan? Pertama adalah barisan hadapan akan lumpuh kerana staf kesihatan telah mula dijangkiti kerana ada individu yang tidak memberi sejarah yang betul dan juga menyebabkan kita tidak cukup staf. Dan bila tidak cukup staf, beban tersebut akan ditanggung oleh staf yang masih bekerja dan akan menyebabkan burnout. Staf tidak mampu bekerja. Dan apa yang berlaku bila mana barisan hadapan atau frontliner ini telah lumpuh akan menyebabkan orang yang bukan berkelayakan akan mengambil tempat dan akan merawat anda seperti anti-vax. Yang kedua, disebabkan peningkatan yang terlalu tinggi akan menyebabkan kekurangan supportive equipment. Kita sekarang menghadapi kekurangan hand sanitizer. Kita menghadapi kekurangan topeng muka. Kita menghadapi kekurangan ventilator, alat pernafasan di ICU kerana kita bukan hanya menghadapi COVID-19, penyakit seperti strok, lemah jantung dan mereka juga memerlukan ventilator dan juga perlukan katil di ICU. Kita mempunyai sampel yang banyak yang perlu disaringkan. Ejen yang tersebut itu pun makin berkurangan. Ini akan menyebabkan sampai satu tahap kita sudah habis supportive equipment dan bila mana berlaku kita terpaksa pilih siapa yang patut hidup, siapa yang patut mati. Kerana kita akan berikan alat pernafasan ini kepada orang yang mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk hidup. Dan andai kata itu adalah ibu atau ayah kita, adakah kita mahu perkara ini berlaku? Ketiga adalah kita risaukan gelombang yang ketiga. Gelombang ketiga pasti lebih teruk dan harapan kita sangat tipis. Dan kita risaukan kenaikan yang terlalu mendadak dan kita tidak mampu lagi untuk membendung virus ini. Jadi, kita perlu bekerjasama untuk hapuskan virus ini. Cuba kita lihat bila mana negara Itali yang tidak mengambil cara pencegahan yang betul dan tidak bekerjasama. Sekarang mereka menghadapi situasi yang sangat tegang, kenaikan kematian meningkat hari demi hari. Dan cuba kita lihat pula di Wuhan yang bermulanya virus ini, mereka sekarang sudah mampu untuk membantras virus ini kerana mereka bekerjasama di antara frontliner dan juga masyarakat yang boleh disiplin, yang mampu untuk duduk di rumah, yang mampu untuk buat pengasingan di rumah. Jadi masing-masing perlu memainkan peranan. Frontliner membuat saringan dan cari mereka yang telah dijangkiti dan isolate. Dan masyarakat yang sekarang perlu duduk di rumah, buat kuarantin supaya tidak jadi ejen penyebar kerana kita tidak tahu bahawa anda sendiri sebenarnya telah dijangkiti. Dan jangan jadi ejen penyebar untuk virus ini. Jika kita semua bekerjasama, kita pasti akan mampu untuk hentikan penyebaran dan hapuskan virus ini. Sebenarnya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada kita supaya kita bekerjasama dan bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah inginkan untuk hapuskan virus ini, hanya sekelip mata Allah mampu hapuskan. Teruskan duduk di rumah, asingkan diri anda, ikut arahan yang telah kerajaan tetapkan dan teruskan berdoa. Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan nama Allah, sesungguhnya tidak ada yang dapat beri mudarat
di darat dan juga di langit. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu sahaja daripada saya. Terus duduk di rumah, asingkan diri, amalkan cara pencegahan yang betul. Assalamualaikum.